dekat sini. So siapa yang masuk tapi tak hantar pun saya boleh tahulah sebenarnya. Awak tengah jawab soalan berapa pun saya tahu. Okay? Okay, sekarang tadi kita dah discuss soalan 1. Saya minta maaf saya share bagi jawapan yang awak atau kawan awak dah buat supaya kita tak buat kesilapan yang sama. Bukan nak malukan apa, cuma ini belajar, maksudnya belajar. Jangan malu. Kalau kata awak dapat kosong markah, jangan malu. Sebenarnya ramai dapat kosong markah. Okay? Okay, inilah belajar. Jangan malu. Okay, saya share ni Saya menanda. Kalau yang mana yang sedang lihat buka tu, okay, gini. Saya akan menanda mengikut pemarkahan yang sebenar K1, N1. Untuk kertas 2. Kat sini tak nampak gambar pula Patut ada gambar kat sini. Untuk kertas 2, ingat pemarkahan SPM dia akan tanda daripada sekarang ni KSSM kan awak kan, dia akan tanda semua kertas 1 ke kertas 2 dia akan tanda dari atas. Bermaksud kalau K kosong, N kosong. Kalau kata soalan tu ada 3 jawapan, okay, ada 3 markah K1, K1, N1. N ni maknanya untuk final answer, K ni for kerja, kerja solution awak. So kalau tak ada K ni, maka tak ada N walaupun jawapan awak betul. Contoh, dia buat 3, 4 tapi cara kerja ni tak ada. So K kosong. Jawapan betul, K kosong, N kosong. K0, N0. Okay, so ini dapat full mark, bagus. Dia sepatutnya ada gambar-gambar. Kenapa tak keluar gambar-gambar? Saya pun tak tahulah. Ada macam-macam gambar saya letak sebelum ni. Okay, yang ini. Ini nombor 1 tak jawab. Ini maknanya yang saya tanda ini bermaksud tak buat kosong ataupun incomplete sign. Kalau awak buat cara kerja tapi tak lengkap, tak ada sambungan, yang ini maknanya simbol dia tak lengkap kerja awak ataupun awak tinggal kosong. Jadi pemeriksa akan bagi simbol ini. Kemudian ini 5 tolak 8. Ini negatif, ini terbalik. Ini di mana kesilapan dia? Saya rasa ni terbalik ni. Okay. Tengok balik ni siapa ni? Amrin, tengok balik, kenal pasti kesalahan awak. Kalau boleh mohon semua orang buat pembetulan. Okay, untuk soalan C ni bagus saya lihat kebanyakan murid dia boleh jawab mengenai apa ni? Parallel vector. Saya rasa macam tu yang macam murid tak berapa faham. Tengok ramai yang boleh jawab. Okay, bagus Okay, next. Tadi Amrin. Ziyang, apa masalah awak ni Ziyang? Jawapan, okay, kalau macam kes ni, Ziyang ada tak? Ziyang ada tak sekarang? Saya tak nampak skrin. Ada yang, aduh. Cikgu Ziyang ada. Ziyang ada. Oh, dia tulis sini Saya kena buka-buka. Okey Ziyang. Saya dah beri ruang jawapan pada muka surat 7. Slide 7, saya dah beri ruang jawapan di sini. Tetapi Ziyang sayang, dia pergi buat dekat slide 1 iaitu pada pada soalan page 1. Okay. Tolong Ziyang, nanti andai kata exam nanti dia bagi ruang jawapan macam saya buat ini. Okay. Jika soalan tu dia beri ruang jawapan macam ni, tolong tampal di ruang jawapan ini. Sebab di sini dah setkan markah, 6 markah. Dekat page 1 tadi tak ada setting markah. Kita nak seragamkan. Tak ada setting ni. Kosong ni maknanya markah penuh. So kat sini kita tak setting markah. Sebab kalau setting markah dekat sini juga, nanti jumlah markah akan berlebihan. Jadi pastikan bila hantar pada muka surat yang betul. Okay. Ada lagi satu cara
Ada lagi satu cara, oh ni currently here, saya tak perasan, Ziyang here. Ada lagi satu cara, dia bagi soalan atas, kemudian dia bagi ruang kosong di bawah. Maknanya awak kena tampalkan jawapan awak di bahagian bawah soalan. Okey? Maknanya sini soalan, atas ni soalan, bawah ni dia bagi ruang, dia tak ada bagi ruang jawapan di belakang, maka awak letak jawapan awak di muka surat soalan itu. Kalau kata tak muat kan, kalau kata tak muat, awak tampal je atas soalan tu tak apa. Macam yang Ziyang buat ni lah, ni contoh dia lah kalau dia tak beri ruang jawapan di belakang. Okay, kalau dia beri ruang jawapan di belakang, tolong letak di belakang. Okay, di sini. Saya bagi K kosong. Okay, N memang tak adalah, jawapan akhir dia salah lah. K kosong sebab mesti tulis step by step. Tulis dulu persamaan vektor, buat penggantian baru dapat jawapan akhir. Okay, yang ini pun C pun betul. Okay, ada nak tanya tak soalan satu macam mana nak jawab? Ada tak faham tak apa yang saya tulis? Unwan pun tak ada sini. Okay, tak tulis apa, tak hantar. Okay, ni seterusnya. Emily ada? Tak ada. Emily tak ada. Okay, next. Jasmine. Harshini. Harshini. Okay, Harshini. Harshini ada Harshini? Ada cikgu. Ada. Tengok ya. Saya nak menulis karangan nak bagi surat cinta kat awak kat sini, tapi saya malas nak type banyak sebabnya banyak lagi saya tak tanda. Sebab apa saya nak bagi surat cinta? Ini buku belakang ni, awak tengok buku ke Harshini? Ya cikgu. Okay. Nanti dalam test jangan ni latihan, tak apalah. Okey. Okay, dalam exam waktu test sebenar nanti jangan. Lagi satu, bila awak tangkap gambar, crop elok-elok. Ni terang tak apalah, saya boleh nampak. Okey, baguslah. Cumanya ada murid yang saya tak berapa jelas untuk lihat. Okey. Saya dah mudahkan kerja awak tulis dalam kertas, awak snap, upload dalam Classgeek, tu dah ringkas dah tu caranya. Saya nak bagi saya senang tanda, tolong. Awak tolong saya pula, tolong tangkap gambar dengan jelas. Okey. Okey. Tadi saya tak habis bincang lagi rupanya yang B dengan C tu, lupa pula saya. Okay, yang ni B. B ni dia suruh cari unit vektor. Ingat rumus unit vektor. Okay, vektor OA per magnitude OA. So yang ini langkah pertama. Mesti cari vektor magnitude vektor OA. So 3 kuasa 2 sebab A ni 3 dengan 4. Jadi 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 square root dapat 5. Okey, lagi satu, ada murid, ramai, bukan seorang dua, ramai murid dia tinggalkan jawapan macam ni. 3i plus 4j over 5. Okay, please simplify your answer, become 3 over 5i plus 4 over 5j. If you write your answer in column vector pun tak apa, sebab soalan ini dia beri dalam column vector. So boleh, kolom vektor boleh, I dan J pun boleh. Kalau you nak tulis dalam kolom vektor tak ada masalah. Tapi bila soalan itu dia state give your answer using, write your answer in column vector. So jawapan ini dikira salah. Okay. Kalau dia tak maklumkan apa-apa, so boleh. Kolom vektor boleh, I, J pun boleh. Okay. Teacher, yeah. the 3i plus 4j over 5, right? Yes, 3 over 5i. Isn't it the same thing as 3 over 5i plus 4 over 5j? Ni sama? Sama kan? So kenapa tak boleh just leave the answer in yang ni, yang ini. Ini you belum simplify lagi. Contoh 4/8 dengan 1/2. Nilai dia sebenarnya sama tak? Oh, sama. Sama. Tapi yang mana yang betul? 4 over 8 or 1 over 2? 1 over 2. Sama kesnya ni. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay, next. C. Yang ini syarat parallel. Ni yang saya kata ramai yang boleh jawab rupanya. Saya risau vektor kadang awak confuse dengan selari ni, parallel ni. So CD equal to KB. So K ni kita letak luar, vektor AB dengan vektor CD kita gantikan. Okay, yang ini gantikan macam biasa.
dan kita buat comparison I dengan I. So 5k equal to 10, 5k equal to 10, k equal to 2, 2k equal to h, 2k equal to h. So kita gantikan nilai k. So 2 times 2 equal to 4. So h equal to 4. So full mark is 6 mark. Okay, this is number 1. Kita tengok lagi kesalahan yang biasa dilakukan. Okay, ni Harshini tadi ni saya tak respon lagi ni, apa yang salah ni. Okay, kesalahan pertama, nombor soalan kena buat. Dalam SPM, saya terus share macam mana penandaan SPM yang mana saya tahu. Dalam SPM, kalau awak tak ada nombor soalan, pemeriksa ada hak untuk tidak tanda soalan awak. Tidak tanda jalan kerja awak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam SPM, kalau awak salah, macam mana nak cakap? Salah letak jawapan. Contoh, awak buat nombor 2 tapi awak pergi jawab dekat nombor 1. Awak nak buat nombor 2 tapi you pergi tulis dekat nombor 1. Awak itu pun pemeriksa ada hak tidak tanda jawapan awak. Okey, awak jangan kata alah pemeriksa dia mesti kesian juga dengan awak pelajar. Dia pun manusia. Ada banyak kertas yang dia nak tanda lagi, sebab itu memang dia ada hak dia. Kalau you jawab salah tempat, salah kedudukan, dia ada hak untuk tidak tanda kertas awak. Awak tak tulis nombor soalan pun, itu pun dia ada hak untuk tidak tanda kertas awak. Jadi berhati-hati. Okey, ni Hashini tengok OA. So mesti depan dia O. O mesti O, belakang dia mesti A. Okey, ni tengok balik yang saya buat tadi. Saya share supaya sama-sama kita belajar. Ini namanya belajar. Jangan rasa nanti alamak kertas awak, kertas aku nanti cikgu nak tunjuk. Jangan. Sama-sama belajar. Sebab saya baru tanda ke nombor 1, jadi saya share dulu. Okay, yang ini. Siapa ni? Jasmine. So yang ini tak ada cara kerja. Cuba tengok. Jawapan ni pun silap. Okay, ini sebenarnya Jasmine, kalau you buat ni dekat A, ini dah boleh dapat K1 dah. Saya ingat tadi, saya ni dah tersilap tanda. Saya ingat ni A. Saya tengok balik, ni B. So memang takkan dapat lah jawapan. Takkan dapat markah lah sebab dah salah kedudukan. Kalau you buat ini di bahagian A, you can get 1 mark. Okay, kemudian ni nombor C ni, okay, tak ada masalah, bagus. Okay, next. Ada nak tanya, terus tanya Jayashini. Okay. Ini bukan KO, bukan KO tu bukan KO. Ni K kosong tau. Nanti ada pula yang cakap cikgu ni apa ni? Cakap KO kat kita pula. Tak, ini K kosong. K kosong. Okay, yang ini jawapan akhir 3, 4 ni hampir betul walaupun koordinat dia 3, 4. Yang ni salah. Negatif macam mana boleh terus jadi positif. Okay. Okay, lagi satu kesalahan murid. Apabila dia tulis kolom vektor, kadang-kadang ada yang letak per di sini. Yang ni Jayashini tak ada letak per, tapi ada murid dia letak per di sini. Salah. Walaupun nombor awak betul, tapi penulisan awak ada per, itu dikira salah. Itu dah bukan vektor. Okay, hati-hati. Ni pun tak ada masalah. C, bagus. Okay. Kartik, tak ada nombor 1 Kartik? Ke ada? Ke saya terlepas pandang? Sekejap, saya cek balik. Tak ada. Okay, ramai yang tak sempat hantar sebenarnya. Lepas tu bila hantar, mula-mula saya ingat saya nak menanda jugalah yang hantar dekat Telegram. Tapi dah terlampau ramai pula. Oh, saya tak mampulah. Saya nak habiskan dekat kelas kick saja. Kelas kick ni, bila saya tanda, bila saya beri markah awak, dia akan automatik kira. Ini weekend. Weekend tak ada masalah. Okay, full mark. Okay, good. Kalau awak hantar kat Telegram, itu akan jadi kerja saya akan sangat bertambah. Tolonglah. Saya dah cuba mudahkan awak, awak tolonglah. Usahalah macam mana pun.
untuk dapat hantar dekat kelas KIK. Inilah antara cara yang disarankan oleh PPD, penggunaan kelas KIK untuk AdMath. Sebab AdMath kan banyak cara kerja kan. Takkan semua orang nak hantar dekat Telegram. Oh, susah nanti. Jadi inilah antara cara yang dikongsikan oleh PPD untuk guru-guru AdMath guna. Ini yang kami guna. Cikgu-cikgu AdMath lain pun guna kelas KIK. Okey, jadi nanti untuk test, tolong usaha untuk data tu. Dia data je. Kalau Google Classroom data tak kuat, boleh masuk ke? Boleh je cikgu. Dia Kalau line tak kuat pun boleh masuk? Ya ke? boleh je sebab dia bukan macam nak buat meeting ke cikgu. Kalau nak buat meeting macam ni ke baru kena macam line kuat sikit. Sebab saya pernah masuk Google Classroom lambat sangat masuk. Start daripada tu saya terus fed up saya dengan Google Classroom. Saya terus cari inisiatif lain. Okey, yang ini Mukhris, macam tadi tolong permudahkan lain kali, jangan biarkan macam tu. Okey, kemudian saya tegur yang mana yang berlaku kesalahan. Nathaniel pun kurang 1 markah saja. Ni siapa? Oh, ni Nathaniel yang ni atas. Nathaniel yang ni. Ada 2 nama. Saya silap masukkan tu pun. Ni pun Nathaniel pun macam ni lah nanti. Kalau exam awak nanti, test awak, soalan atas, okay, jawapan dia di bawah. Okay. Kalau soalan tu macam tu, begini awak hantar. Kalau macam saya hantar sebelum ni, saya hantar muka surat belakang. So you hantar dekat muka surat belakang. Okay, kalau soalan nanti untuk test dia keluar macam ni, ada ruang di bawah, tak ada ruang jawapan di belakang. Jadi awak kena buat macam ni. Okay, ni pun sama Nathaniel. Okay. Saya cari yang mana yang tak dapat banyak markah lah ya, sebagai kita kongsikan cara yang sebenar. Okay, ni tak ada buat. Navita ada tak? Tak ada dekat sini, tak masuk kat sini. Okay, Zizin, 2 markah. Nampak kat sini dah ada set markah terus. Okay, ini. Apa salah dia? Okay, equation dah salah. Koordinat pun salah. Ini pun tak ada dapat markah, tak boleh diberi markah. Sini dapat markah 2. Yang C tu memang ramai yang dapat markah, bagus. Para Liana, 4. Saya ambil markah 2 lah Saya tengok apa kesalahan dia yang awak jangan buat benda yang sama. Okay, ini pun tak boleh bagi markah. Okay, tak ada jalan kerja tak ada. So yang ini pun sama. Yang ini kalau dia buat dekat A, kalau buat dekat A boleh dapat K1. Tapi dia buat dekat B. Okay. Next. Alia Safia, tak ada. Ni. Nur Alia. Ini Nur Alia. Oh tadi Nur Alia ke Farah? Anda pening dah. Tak apalah, teruskan saja. Atika 4 markah. Okay, ini bukan koordinat. Ini masih vektor. Dia soalan nak koordinat. Dan ini belum jawapan akhir. Itu dia. So banyaknya semua perkara yang sama lah, kesalahan yang sama yang awak buat. Okay, so hati-hati bila menjawab. Ni 10 markah siapa ni? Ziling. Macam mana boleh 10 markah? Soalan 1 6 markah. Mana lagi 4 markah? I put wrong the question. This one is question 2. Okay. Tambah markah. Yang kali jawab dekat bahagian yang betul Ziling. Okay, Cik. Okey dah. So ada apa-apa tak nak tanya dekat kelas KIK sebelum saya padam kelas KIK ni? Saya nak pergi kepada perbincangan soalan terus.
Yang ni saya nak buka, saya nak cerita awak keadaan sebenarnya dalam kelas KIK ni. Oh 5 saga, maaf terlupa pula 5 saga. 5 saga. Semua saya boleh tengok tau. Awak tengah buat, awak tengah upload gambar, semua saya boleh tengok kat sini. Ini ada yang masuk tanpa tulis nama. Kalau berlaku macam ni, saya tak tanda ni, nampak ni kat atas ni. Dia masuk tanpa tulis nama. Ada kelas tingkatan 4, saya rasa dia boleh masuk testing lagi. Dia tulis nama dia testing. Aduh yai, janganlah. Okay, nanti saya akan bagi senarai nama. Lepas tu awak akan masuk ikut senarai nama yang saya beri tu supaya seragam. Supaya tak jadi 2 kali. Ni nampak Alia Najwa, ada Alia Najwa binti Nozrimi. Saya rasa ada lagi 1 nanti. Ada orang yang sampai 3 nama. Okay, jangan macam tu. Nanti saya perbaiki bahagian saya akan bagi nama. Jadi awak masuk ikut nama tu saja. Okay, sekejap saya tengok apa kesalahan dia. Lagi 1, Muju jumpa. Tolonglah tangkap gambar, janganlah sengit kakak. Kak Mariam, Mariam. Mariam ada sini tak? Tak ada. Ada cikgu, tolonglah ada. sampaikan. Oh ada. Mariam sayang, sengit kepala cikgu. Mariam, kau awak seorang Mariam. Ada lagi kawan-kawan awak pun sengit juga. Aduh yai. Tolong hantar potretkan, betulkan balik dia punya kedudukan. Okay, apa yang salah ni? Ajak saya sengit kepala dulu. Apa benda awak salah ni? Okay ni, N kosong, koordinat awak. Kemudian B di sini. Okay, B semua betul. Yang C ni ni di sini 3, patut 2. Tak salah saya 2 ke berapa? Awak salah bagi koordinat ni. Tengok balik, cara awak dah betul dah ni, cuma awak menggantikan nilai yang salah. So K kosong. Okay, hati-hati bila menggantikan nilai. Okay, lagi Hazwan 5 markah. Okay ni. Amni ada Amni? Okay Amni ada? Tak ada. Ni A hujung. So sini mesti A. Okay, kalau betul ni at least dapat 1 markah. Salah di situ. Okay. Okay, kemudian tu 5 markah. Okay, ni 2 markah. Sadikah ada? Koordinat A dia mesti OA Koordinat A mesti OA, bukan AB. Koordinat A mesti OA. Okay, bila atas ni dah salah, so di bawah ni dia tak dapat markah. So C betul. Tu saya kata ramai yang betul yang C ni. Bagus. Okay. Siapa lagi nak saya tengok dia punya? Saya. Ilya. Ilya. Salah tolak. 6 tolak 2, 1. Nampak? Careless. 6 tolak 2, 1. Atas salah, bawah salah. Okay, kalau atas salah, bawah salah. Sayang yang ini pun dah salah. Ada K. Mesti ada K. Okay. Siti Nur Aina. Aina pun sama. Tengok balik Aina. Study balik. Perbaiki mana yang boleh. Kalau tengok macam jawapan tu mungkin dah blur dah tu. Macam mana nak buat tu ya. Okay, dah habis. Selesai. So saya tak ada soalan Tak ada soalan untuk ni? Untuk kelas KIK ada soalan tak? Ada cikgu. Tak ada. Saya akan tutup grade ni dulu. Nanti lepas saya dah habis tanda baru saya akan buka. Okey. Dah. Saya sambung dengan Sadikah balas sini ada. Saya sambung dengan perbincangan nombor 2. Okey, soalan nombor 2.
Diberi fx sama dengan x tolak 2 kuasa 2, cari julat bagi fungsi f yang sesuai dengan domain x dari -1 hingga 3. Okey, dia nak julat. Salah tekan. Okey. Kesalahan saya cerita kesalahan saya pula. Saya ganti f -1, saya dapat 9. F3, saya dapat 1. Saya terus pergi ganti asalnya 1, 9. Dia nak julat fx. Ini mesti fx di tengah sebab dia nak range of fx. Kemudian saya mula-mula buat 1 hingga 9. Okay, salah. Sebab bila soalan 2 dia suruh kita lukis graf. Bila lukis graf, ini akan ada x-intercept. X-intercept. X-intercept bersamaan fx sama dengan 0. Gantikan fx equal to 0. So kita dapat x sama dengan 2. So 2 di sini. Okay, dia suruh sketch. Jadi saya ambil yang kiri sekali, yang kanan x-intercept dengan y-intercept. 4 perkara tu. Yang kiri, yang kanan, x-intercept dan y-intercept. So nak dapat x-intercept, saya kena ganti fx sama dengan 0. So nilai yang bawah ini adalah 20 koordinat dia. Kalau saya lihat pada graf, saya boleh nampak jelas graf saya julat untuk fx, the range of fx from 0, okay, paling rendah graf ini 0, paling tinggi ialah 9. From 0 until 9. So that is the range of fx from 0 until 9 and 1. Markah 1 sahaja di sini. Kemudian untuk lukisan graf pun 1 markah and 1 sahaja. So tadi dah ada sini x-intercept. Yang kanan sekali dah dapat tadi dari atas, yang kiri sekali dah dapat dari atas. Sekarang saya nak cari y-intercept. To get y-intercept, we need to substitute x equal to 0. So when you substitute x with 0, you get 4. So 4 is y-intercept. So kita lukiskan. Mesti lengkung. Ada murid hantar graf dia bersegi. Bersegi maksudnya dia guna pembaris. Ini garis lurus, ini garis lurus, ini garis lurus. This is quadratic, kuasa 2. Quadratic mean curve. Parabola. So ini A dia positif, mesti U shape. So this is U shape. Okay, mesti lengkung. Okay, ada soalan 2A? Ada dapat apa nak tanya 2A? Cikgu, Ya. ini chapter berapa? Ini kuadratik, fungsi kuadratik. Ini form 4 saya rasa. Sekejap. Ini form 4. Okey. Saya dah bagikan tajuk yang masuk exam kan? Dah. Okay, ini quadratic function. This is fungsi kuadratik. Quadratic function. Function dengan quadratic function, dia tu adik-beradik itu. Biasanya dia akan bagi satu soalan tu soalan yang A quadratic function, B function. Atau A function, B quadratic function. Macam itulah. Okay, ni tak nampak sangat. Ya. Okay, saya cuba besarkan. Okay, awak mungkin boleh besarkan dekat yang Telegram awak tu kalau tak jelas kat sini. 2B. Soalan 2B apa? Fungsi bagi f dan g ditakrifkan. Okay, fx sama dengan 2x tolak 3, gx sama dengan 1 per x. Okay, cari inverse. Inverse x plus p over q to get the value of p and q. So find the value of p and q. So fx is 2x minus 3. So saya buat, mana ni? Saya let y ni ini. Let y equal to fx, y equal to 2x minus 3. Okay, jadi saya pindahkan 3 ke kiri, y tambah 3. 2 ni saya bawa ke bawah, y tambah 3 per 2, ini x. Jadi saya punya inverse of fx equal to
X plus 3 over 2. So we do comparison. Ingat AdMath dia tak lari dengan comparison. So X plus P over Q ni kita dapat dari soalan tadi. Ni dari soalan. So we do comparison. P equal to 3, Q equal to 2. Okay, next for B2. For B2, soalan dia, if FGK equal to GFK, find the value of K. So, awak cari setiap satu FGK. Maknanya G ni dalam F, fungsi G dalam F. So, F 1 over K. 1 over K ni GK. So, gantikan dalam fungsi F. Fungsi F kita tadi apa? Fungsi F kita dapat dari sini. Dari soalan. 2x tolak 3 tadi. Fungsi F kita. So 2x tolak 3. X kita ini adalah 1 per K. X ini adalah 1 per K. So 2x tolak 3. So gantikan 2 per K tolak 3. Okay, kemudian cari pula yang sebelah kanan. GFX. Okay, GFX. Maknanya F di dalam G. So gantikan ini 1 over K. K kita dah jadi 2K tolak 3. So 1 over 2K tolak 3. 1 per 2K tolak 3. Kemudian buat perbandingan sebab dia dah beri syarat FGK sama dengan GFK. So samakan kedua-dua bahagian. Okey, nak selesaikan ini, samakan pembawah dulu, darabkan dengan K. 3 darab K. So dia jadi 2 tolak 3K per K. Okay, darab silang. Okay, dapat quadratic equation. Okay, ini saya ni tulis main conteng je semalam ni. Jadi nampak memang tak kemas lah saya punya pengiraan ni. Minta maaf lah. So ini quadratic equation. Okay, yang ini factorization penting mesti tulis factorization. Kat sini factorization ni baru K1. Factorization K1. So jawapan akhir N1. Nombor 2, ada nak tanya? Tak ada cikgu. Okay. Ada nak tanya? Tanya terus Okay, selesai nombor 2. Nombor 3. Okay, ini adalah tajuk simultaneous equation. Kata 4. System of equation. Tukar nama. Dulu KBSM lain nama. Sekarang system of equation. Okay. Ini dia dah beritahu diagram tree is a net of an open box. Bentangan sebuah kotak terbuka. Okay, dia bagi perimeter. Okay, tuliskan maklumat dia. Perimeter 48. Surface area 135. Find the value of V and W. Baik, lihat sini. Okay. Saya lukis balik. Maklumat dia saya keluarkan, perimeter 48. Okey, tandakan setiap satu ni W. Kalau ini W, ini pun W. Ini W, sini W. Sebab kan nanti dia cantum. Jadi ini W, sini W. Ini pun akan W. V, ini V. Ini pun dia tunjuk V, ini V, ini V. Okey, tengok balik soalan. Dia tunjuk tak? Ni dia dah tunjuk ni V. Ini V. So semua ni adalah V. Ini W. Ni W. So sini pun W. Sebab nanti dia akan cantum dua ni. Okay, jadi buat equation perimeter keliling, ukur lilit di luar sahaja. So 4V sebab ada 4. 1, 2, 3, 4. 4V plus 8W. W ni ada 8. Equal to 48. And simplify. Jangan lupa simplify. Mungkin awak boleh tanda terus jawapan awak sebab kertas kan ada dekat awak kan. Awak boleh tanda dulu, nanti boleh compare dengan yang saya tanda. Kod saya ada salah ke boleh maklumkan saya nanti yang saya tanda kelas skip tu. Awak boleh tanda sendiri juga sebab kita dah discuss ni. Kalau you tak simplify, tak boleh dapat markah. You need to simplify. So get K1. K2 ini untuk surface area. Area yang tepi VW kita ada 4. Sekejap
Okey. Saya sambung. 4VW, kemudian ini V squared. Sebab ini V, ini V. So V squared equal to 135. This is second equation, K1. Kemudian you jadikan subjek. Nak jadikan subjek mesti ambil dari bukan salah satu, ambil daripada linear equation. Kalau ada kuasa 2, dia bukan linear equation. So our linear equation is from first equation. So linear equation, V plus 2W equal to 12. Kita pilih yang koefisien 1. Okay, yang mana koefisien dia 1? Pekali dia 1. V ni pekali 1. Jadi jadikan dia sebagai subjek. So 12 minus 2W. This is K1. So we have 3 marks for your equation only. Okay, 3 markah untuk equation saja. Kemudian, okay, ini memang biasa dapat markah. Kalau you buat subjek ni, you biasanya memang ada markah. Kemudian, substitution. You substitute this subject, this V into equation. Tadi you dah ambil ini V sama dengan 12 tolak W. You ambil daripada first equation kan? So you masukkan ke dalam second equation. First equation you substitute into second equation. First equation bukan ambil yang ini, kita ambil yang dah buat subjek tadi. So V adalah 12 tolak W, kita gantikan V dengan 12 tolak 2W, darab W, gantikan. Kita expand macam biasa, dan kita selesaikan. Okey, di sini ramai murid akan tercicir. Saya pun tercicir. W kuasa 2 sama dengan 9/4. Awak kena tunjuk plus and minus. Why? Because of square root. W is square root of 9/4. Bila square root must have plus and minus. So W equal to 3/2. W equal to negative 3/2. We have 2 answer. Okay. Now, V, to get V, we need to substitute the value of W. Okay, when W equal to 3/2, so we get 3/2, we get V equal to 9. When W equal to negative 3/2, V equal to 15. Kalau you tak nak ganti dua-dua ni, you nak ganti satu saja, bermaksud you dah terus pilih W equal to 3/2 positif. You kena state kat sini. Length is positive. So W equal to 3/2. Kena nyatakan dalam bentuk ayat. Okay, length is positive. So W equal to 3/2. Teacher, Baru kita boleh tunjukkan ini saja. Okay. So yang ini akhir sekali. Kita ambil yang positif. V equal to 9. W equal to 3/2. Sebab tadi yang saya dah sebut. Panjang mesti dalam mesti positive number. Panjang jarak positive number. Okay. teacher, Okay. Yeah. for the W is equal to 3/2 and negative 3/2. If the negative 3/2, I just put bracket reject, can Can? And then no need to write the ayat, right? Tak apa, boleh. Itu pun okay. boleh. Reject boleh. Okay. Okay. Okay, ada lagi soalan lain? Okay, next. Tu 8 markah banyak tu. Soalan ni saya ambil daripada JPN tak salah. Kita ada set A, set B yang diberi. Tapi yang ini saya ambil set B rasanya. Okay, number 4. 4A. Apa soalan dia? Kita tengok dulu soalan. Okay, selesaikan persamaan yang berikut. 3x tambah 3 tolak 3x tambah 2 sama dengan 2. 3 markah. Kemudian ini dia suruh cari panjang AC. This is Pythagoras theorem. Okay, number 4. Okay, ini kita pecahkan sebab this is plus. So mesti ada titik. Okay, darab. Bila darab baru kuasa dia kita akan tambah. Kita boleh tambah. Ini tambah. So kita darab 3
kuasa X titik 3 kuasa 3. Sama juga dengan ini. Darab baru indeks dia tambah. Kemudian ini sama. 3 power of X. Kita factorize kan. So 3X minus 3 power of 2. This is equal to 2. Okay. Then ini selesaikan macam biasa. Ini dapat 2/18. Permudahkan 1/9. This is 1/3 squared. So 3 power of X equal to 3 power of negative 2. We do comparison X equal to negative 2. Okay, untuk B, Pythagoras theorem tadi, AC squared equal to AB squared plus BC squared. So AC squared, selesaikan. So nak cari AC sahaja. So square root 66. So we get 3 marks here. Number 4. Do you understand? Yes, you can understand. Okay. Next, number 6. Saya pergi dulu number 6. Number 5 tu saya conteng dia. Tak kemas saya conteng. Tak apalah, nanti kejap. Number 5. Number 6, sorry. Number 6. Ni. Okay. Ahmad, coordinate 112. This is center, 5, 4. This is starting line. The question asks you equation of locus. A, B, coordinate of the locus when it touch the x-axis in the diagram 6. So dia nak koordinat pada paksi x. Maknanya kita tahu y equal to 0. Okay. Yang C ini pula coordinate of the starting point of the racing car if the distance of Ahmad to the center of the circle is twice of the distance of Ahmad to the starting point of the racing car. Okay, tak apa. Panjang sangat ayat dia kan. Selesaikan ini dulu. Distance. Jarak dulu kita cari. Sebab nak buat equation of locus mesti tahu jarak. So jarak jejari itu tadi daripada Ahmad dengan starting point center tu saya cari distance dia. Okay, 12 tolak 4 kuasa 2 tambah 1 tolak 5 kuasa 2. So saya dapat ini. Kemudian saya ambil ni je terus. Square root 80. Okay. X ini adalah koordinat of locus. 5 ni tadi koordinat center. So X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2 dan square root. Kita squarekan kedua-dua bahagian untuk hilangkan square root. Selesai macam biasa, dapat kosong sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 10X tolak 8Y tolak 39. Okay, ada dapat nombor lain tak ni? Ada dapat 20 lebih ke? Siapa dapat 21? Siapa dapat 39? Ni nombor belakang ni je. Zilin belakang dapat berapa Zilin? 39 je. 39 because the answer given is 21. Tapi saya buat saya dapat 39. Saya check balik so memang 39. Jawapan beri tu salah lah. Tersilap lah. Okay, soalan B dia tanya x-axis. Koordinat pada x-axis. Koordinat pada x-axis tadi saya kata mesti y sama dengan kosong. So we substitute into this locus equation y equal to 0, y equal to 0. So we get x squared minus 10x minus 39 equal to 0. So x plus 3, x minus 3, 13 equal to 0, x equal to negative 3 and x equal to 13. So we get coordinate at x-axis. This is the coordinate. Okay, C tadi dia beritahu jarak Ahmad dengan center, jarak Ahmad dengan center adalah 2 kali ganda jarak apa tadi ayat dia? Jarak tempat perlumbaan kereta dengan pusat bulatan. Okay, tengok ayat dia balik So dia kata jarak Ahmad dengan center is twice, 2 kali ganda dari jarak titik permulaan dengan center.
Maknanya ini satu, sini satu. Sebab Ahmad 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okay, daripada titik sini S ke C. Sebab tu ini satu, ini satu. Okay, so kita tahu S ni sebenarnya adalah midpoint. Sebab sama satu-satu ni. Tambahkan sahaja A dengan C ni. Kemudian bahagikan 2. Dapat terus nilai koordinat for S. Boleh faham soalan 6? Boleh faham soalan 6? Boleh. Okey, soalan 5 saya akan share sikit-sikit lah. Saya akan share. Okey. Sekejap saya snap dalam grup. Senang kat situ awak rujuk. Agak-agak ramai ke ni dapat full mark ni? Ada tak? Dapat full mark. Weekend setakat ni semua betul ke weekend? Weekend ada tak? Tak ada. Okay, saya dah hantar Itu untuk itu untuk A. Nombor 5A. Ini 5B. Hantar sikit-sikit, tak adalah nampak buruk sangat saya tulis ni. Hantar satu page buruk sangat. Okay, itu B. Saya baru hantar B. Okay, yang C ni. InsyaAllah boleh. Okay. Soalan 5. Last question. Question 5. Maklumat yang diberi awak keluarkan. Segulung benang dengan panjang 90 dipotong 5 bahagian. Bukannya 5 bahagian sama panjang 5 bahagian. Diberitahu. Jejari bulatan pertama R. Jejari setiap bulatan bertambah 1. Maknanya R kemudian R tambah 1. Kemudian R tambah 2. Jadi ini adalah arithmetic progression. Okey. Cari jejari bagi bulatan. Okey, dia nak jejari. Jejari. Okay, ni R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 4, R plus 5. Arc length, panjang lengkung 2 pi R. So sebenarnya dia punya progression 2 pi R, 2 pi R plus 1, 2 pi R plus 2, 2 pi R plus 3. Okay, A is 2 pi R. How to get D? D kita kena tolakkan T2 tolak T1. 2 pi R plus 1. Ini saya terus expand. 2 pi R plus 2 pi. Ini saya darabkan 2 pi minus 2 pi R. So this is equal to 2 pi. Ini tulis dua-dua baru dapat K1. Tulis dua-dua baru dapat K1. Okay, next. Kita nak S5. Kita diberi nilai 90 pi ni adalah S5. S5 adalah panjang bagi kelima-lima bulatan. Jumlah panjang bagi kelima-lima bulatan. Ini adalah jumlah benang yang digunakan. So ini adalah sama. Okay. 5 ni sebab 5 bulatan. So 90 pi equal to, guna formula ini, n over 2, 2a plus n minus 1d. So this is 2. A kita 2 pi R, gantikan 5 tolak 1, D kita 2 pi, gantikan terus, selesaikan, kita dapat R equal to 7. This is 5A. 5B, persoalan B.
Soalan B, lilitan bagi bulatan ke-6. Calculate the circumference of the sixth circle. Maknanya guna T6. Sebab ini adalah rumus untuk bulatan ke-6. Panjang untuk bulatan ke-6. So T6 equal to A plus N minus 1D. We substitute into formula, we get 24 pi. Okay. Next, C. Soalan dia apa? The number of circle obtained if the original length of the thread is 936 pi. Berapakah bilangan bulatan yang boleh dibina menggunakan 936 pi? Okey. Okey, ni tak terang ni. Sn dia bagi 936 pi. Jadi n per 2 asalnya mula-mula saya buat sama dengan. Sama, awak masih dengan saya ke? Ya, teacher. Yes, teacher. Okay. Lagging. So asalnya mula saya buat sama dengan. Bila saya dah permudahkan, ini saya bahagi dengan pi semua. So I get n squared plus 13n minus 936. But saya tak boleh dapat whole number. When I factorize, when I use calculator, I cannot get whole number. Saya tak boleh dapat nombor bulat. Jadi, yang ini maknanya nilai 936 ni bukanlah nilai yang tepat untuk bina bulatan yang tepat. Mesti akan ada baki. Okay, 936 ni maknanya akan ada baki benang yang kita tak guna. That's why our Sn is less than 936 pi. Jumlah bilangan yang dah guna tu akan kurang daripada 936 pi. Okay. Jadi saya cari n dulu. I get decimal number. Decimal number. N negative 37.78 and 24.78. Saya guna formula. You cannot use factorization if your answer in decimal. Okay, kalau whole number baru boleh guna factorization. Yang ini kita dapat decimal number. So need to use formula. Baik, ini soalan inequalities. Sekali jalan saya terangkan, kalau soalan inequalities, please show this number line. Jangan tak tulis, mesti tulis, mesti lukis number line. So macam mana nak tentukan? Mungkin ada yang lupa. So kita tahu ini negatif kurang. Kurang ni dari asal ni kurang. So dia ke kiri. Ini pun kurang dari sini tadi, kurang. So ini ke kiri. Tengok ini plus minus plus. Macam mana tentukan plus minus plus? Plus ini kita tengok pada perkali n kuasa 2. Okay, the coefficient of n kuasa 2 is positive number. Positive number. So we start from positive. Okay, this is positive, so this is positive. Alternate, positive, negative, positive. So nak tentukan region yang mana? Kiri, kanan atau tengah? Kita tengok di sini pula. Less than 0. Less than 0 mean negative. So kita ambil di bahagian tengah. Negative 37.78 less than n because this is negative and less than 24.78. So kita tahu bilangan bulatan kita mesti nombor bulat. Jadi antara sini yang maksimum nombor bulat yang ada adalah 24. Tak boleh sampai 25 sebab tak cukup lagi. So ini until 24 only. Okay. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ini number line You lukis garis berpandukan ini. Ini dari mana? Daripada soalan asal tadi dia kurang. Jadi dari sini you lukis garis. Decide the positive, negative, positive from this coefficient. Then you do conclusion from these inequalities. Less, negative. So middle. Okay. Soalan 5C. Ada nak tanya tak? Saya yakin, saya rasa yang saya lihat sekali imbas tadi waktu saya menanda, ada murid yang guna try and error. Okay, ada murid yang guna try and error. Dan dia dapat 24 ni, jawapan betul.
Tapi pernah sebelum ini dalam pemeriksaan kaedah try and error tidak diberi markah. Okay, try and error tidak diberi markah. Tapi untuk yang kali ni saya akan tengoklah kalau rasa nanti saya bincang baliklah dengan cikgu yang lain macam mana. Tapi kalau ikut penandaan sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini, try and error untuk tajuk progression tidak dibenarkan, tidak diberi markah. You mesti guna sebab dia nak uji awak penggunaan formula. Okay? Boleh faham tak? Nombor 5. For me can aja. Kenapa sedih je suara? Okay? Boleh? Ya can je. Any question? Oh, Weken tak jawab di sini. Tak dapat makan penuh Weken, tak siap. Alah. Nanti time test nanti. Tulis dekat kertas. Nanti cepat sikit kot nanti waktu test nanti. Okay Weken, boleh dapat tu. Boleh dapat A nanti. Ramai ni boleh dapat A sebenarnya. Tinggal tak study kot. Saya pun bagi last minute kan. Saya bagi tahu kan last minute kan. Sebagai latihan je sebenarnya. Okay.